Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam buku Dunia Bukan Syurga. Tajuk buku kita ni Dunia Bukan Syurga. Maknanya kita duduk atas dunia ni untuk mencari, membuat persiapan supaya kita dapat sampai ke syurga, insya-Allah. Kita sudah masuk ke bab yang kedua. Bab yang kedua, as-sabru miftahul faraj. Sabar adalah kunci kebahagiaan. Siapa nak sabar, siapa ni nak bahagia, kena sabar. Para ulama telah membahagikan sabar itu kepada 3 kategori. Yang pertama, sabar menunaikan tanggungjawab. Allah perintah kita suruh salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Nak solat kena sabar, kalau tidak tak jadi. Puasa lagi kena sabar, lebih-lebih lagi puasa pada musim panas. Semua benda taklif yang Allah Ta'ala letakkan atas kepala kita ni kena sabar. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Payah nak tinggal maksiat ni. Orang yang sudah sebati dengan hidup dia, lama dah dia buat kerja maksiat, nak tinggal mudah-mudah bukan main. Di antara maksiat yang payah nak tinggal, walaupun orang ni orang baik, ahli masjid, ahli surau, ahli majlis ilmu, iaitulah maksiat rokok. Hak ni payah benar nah. Ngaji kuat, sudah mengaji berkebuk, tak jadi. Mana orang boleh tinggal benda maksiat ni, sabar dia tinggi darjat dia. Yang ketiga, sabar menghadapi cabaran dan ujian. Kita biasanya bila kita bercakap bab sabar, kita nampak sabar bila ditimpa ujian. Jadi kata di para ulama, kalimah sabar mudah untuk diucap, tapi payah ketika nak melaksanakan. Waktu kita kata sabar, kita tengok orang kena bala, sabar. Waktu kita kena, orang mari kata kita pula celak mata juga. Dia memang sedap cakap sabar dah. Kalau sebab awak tak kena, maknanya sabar sukar. Dalam mukaddimah bab ini, ana tulis tentang pokok bunga. Ada pokok bunga nak comel-comel, pokok dia berduri. Sebab apa jadi pokok berduri? Maknanya susahnya dia duduk dalam suasana duri yang begitu payah. Kita nak ambil dia apa susah. Sama jugalah kita nak ambil logam emas, nak keluar emas yang baik ni kena bakar dulu. Rumput yang cantik tak ada duri, tapi menjadi tempat orang pijak. Maknanya setiap orang ini mesti melalui perjuangan. Bukan mudah nak sampai kepada kebahagiaan, tidak mudah. Apabila melalui hari-hari kehidupan kita hari ini, kita kena lihat keadaan manusia silih berganti. Ada orang naik, ada orang turun. Gitulah suasana. Ada menang, ada kalah. Kata di para pengkaji ahli syair, kata al-ayyamu dual, yaumul lana wa yaumun alaina. Hari itu berpusing. Hari ni kita senang, esok belum tentu. Ada hari ni orang susah, boleh jadi esok dia senang.
Jadi kita kena terima sunnatullah dalam ketetapan dunia ini. Turun naik tu ada. Cuma kitanya mesti istiqamah di atas satu jalan saja. Waktu kita senang pun kita syukur, waktu kita susah kita sabar. Itu dia panggil sifat orang mukmin. Sentiasa duduk dalam suasana, dua suasana, syukur ketika senang, sabar ketika susah. Sepatutnya begitulah suasana, tapi satu ketetapan Allah Azza wa Jalla juga kepada kita, ada orang yang bila syukur, bila senang, takabur, na'udzubillah, lupa diri, lupa daratan, lompat sana lompat sini, tak tahu Tuhan, tak tahu di mana masjid. Bila sakit baru cari tu imam, cari ustaz suruh mari doa, japi ke dia. Ada orang yang bila diuji dengan kesusahan, mengamuk, tak sabar, itu pun ada manusia. Jadi tengok di muka surat 30, cobalah jadikan ini sebagai motivasi dan semangat daripada nasihat-nasihat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama untuk kita mengenali apakah kelebihan sabar itu dan bagaimana kita nak melalui kehidupan kita ni dengan sabar. Maka dalam buku ini kita letak ada 7 fadilat, 7 min fadailis sabri. Kelebihan sabar itu ada 7 perkara. Kita ambil satu persatu setakat masa yang diizinkan, insya-Allah. Yang pertama, kelebihan atau keindahan sabar itu ialah kita akan mendapat kasih dan cinta Allah Azza wa Jalla. Orang sabar di atas menanggung kesusahan ujian Allah, sabar meninggalkan maksiat, sabar melakukan ketaatan, orang ini akan duduk di bawah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kata orang sabar yang kena tempat. Ada orang sabar tapi tak kena tempat. Ada orang sabar tapi tidak kena tempat. Macam pencuri, perampok, pengganas, sabar dia, duduk dalam penjara relax ya. 5 tahun lagi keluar. Tapi dia tak dapat kelebihan sebab dia masuk dengan suasana yang begitu tak baik. Yang kita naknya sabar yang mengikut SOP syariat, barulah kita akan dapat cinta Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 146, wallahu yuhibbus sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala sayang, suka dia kepada orang yang sabar. Sabar mana tu? Sabar dalam 3 dimensi yang saya sebut tadi. Jangan sabar tak terkalu. Ahli maksiat sabar juga dia. Allahu Akbar. Orang-orang yang buat maksiat ni sabar. Nak masuk tengok konsert, tengok dia punya pesta berapa pertunjukan, pukul 8 malam pesta, pukul 3 pagi duduk beratur, pukul 3 tengah hari beratur dah. Sabar. Panah ke panah lah, asal boleh duduk sarpan. Sabar lagi ni tak boleh pahala. Kita kena sabar mengikut cara yang diizinkan oleh Allah, mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, barulah kita jadi sabar. Maksudnya apa maksud yuhibbus sabirin, wallahu yuhibbus sabirin? Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang sabar. Maksudnya bila Allah sayang, tentulah di sana ada balasan dan ganjaran yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya kita mesti berusaha untuk menjadi orang sabar. Jadi ada orang ni dia tak mahu sabar. Bila kita nasihat dia suruh sabar, dia kata perangai dia dah gini. Tabiat saya dah tak sabar. Kita kata tak boleh kita nak menyalahkan tabiat, sebab semua benda mesti dengan melalui riadah, melalui latihan diri. Tengok hadis ini, hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yakun indi min khairin falan addakhiruhu ankum. Mana-mana benda baik aku tak akan simpan.
Nabi kata, aku tak akan simpan, aku akan beri pada kamu. Karena itu Nabi apa saja yang sampai kepada dia kebaikan untuk dunia, untuk akhirat, dia akan sampaikan kepada umat dia. Sehingga kan ketika Nabi nak wafat, waktu hajjatul wada, Nabi SAW bertanya para sahabat, ala hal ballaghtu, aku dah sampai kepada kamu? Sahabat jawab, Allahumma na'am bala ya Rasulullah. Rasulullah sampaikan. Maka Nabi mengatakan, Allahumma fashhad, ya Allah saksilah aku dah menyampaikan. Jadi tak boleh kita kata ada lagi hak Nabi tinggal ni tak bagi tahu. Sebab itulah ada setengah orang ni dia rekod ibadat sendiri sebab macam Nabi tak bagi tahu apa yang baik. La, semua kebaikan untuk umat ini, dunianya untuk akhirat, Nabi kata aku beritahu belaka, aku tak simpan. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Sesiapa yang menjaga kehormatan dirinya daripada keburukan, jaga kehormatan diri kita daripada segala keburukan. Apa dia? Kita tak pergi tempat maksiat, kita tidak buat benda-benda mungkar, kita tidak berkata benda-benda yang boleh mengundangkan kemurkaan Allah. Itu makna yastafif, mana kita jaga nafsu kita ni. Yu'ifullah, Allah Ta'ala jaga kita. Tapi kita kena jaga kita, jangan duduk main kita pergi buat benda tak baik, lepas tu bila orang kutuk kita, kita marah lah. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan buka pintu fitnah dengan sebab kita orang berdosa. Tak boleh. Dengan sebab kita orang berdosa, itu bahaya. Kerana itu Nabi SAW ajar kepada kita, siapa dia nak baikkan jiwa dia, Allah Ta'ala akan perbaikkan. Wa man yastaghni yughnihillah. Sesiapa yang rasa cukup dengan kurnia Allah, maka Allah Ta'ala akan cukupkan dia. Kita alhamdulillah dalam kerja kita ni, sama ada kita kerja kampung ke, kerja bandar ke, kerja kerajaan ke, swasta ke, kerja di ladang ke, di sawah ke, di laut, dalam sungai ke, rezeki yang kita dapat, kita rasa cukup. Rasa cukup. Alhamdulillah apa yang aku ada hari ni. Tak sedut tomak. Allah Ta'ala jadikan kaya itu dalam jiwa dia. Laisal ghina kan kasratil arad, walakin al-ghina ghina nafs. Bukan kaya tu kerana banyak harta, tapi kaya tu apabila jiwa tu tidak tamak. Ini yang kita penting dalam hidup kita ni, iaitulah mempunyai jiwa yang baik. Tak tamak. Tengok orang rezeki dia, tak usah kata apa. Ni yang jadi masalah, yang jadi balah ni, sebab hak orang kita nak, sudah. Bila berebut hak orang, kita nak ambil, balah dengan tuan dia. Tuan dia tak nak lepas. Kita nak ambil hak dia, bagi ke dia. Baru siapa tajuk kita ni. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, latih diri kita untuk sabar, maka Allah akan menjadikannya sabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Dan tidaklah seorang itu diberi satu anugerah daripada Allah lebih baik dan lebih luas daripada anugerah sifat sabar. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi para jemaah sekalian, artinya kita kena usaha nak jadi orang sabar. Kita kena usaha nak jadi orang sabar. Jangan kata tak boleh. Sebab ni ada satu kaedah yang disebut oleh para ulama, dia kata al-bala'u innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Bala kita ni mari daripada mulut kita. Bala kita ni mari daripada mulut kita. Bila orang bagi nasihat suruh tinggal maksiat, tak boleh. Kita pergi jawab tak boleh. Ana cerita dulu kepada para jemaah. Ana tegur seorang jemaah haji merokok di Mina. Kita lalu nak pergi ke tandas, dia baru nak cucuk nyala rokok, kita pegang tangan dia. Haji, kita duduk Mina ni dalam ihram lagi ni. Pakai ihram. Era haji. Dia kata apa masalahnya? Sedap ayat. Apa masalah? Kata masalahnya rokok ni maksiat.
Sipai rokok ataupun capuk dalam tu sampah. Oh tak mau, kerah dia. Kita bertanya dia, kita ni saudara, kalau kita tidak nak berubah ketika berada di sini dalam ihram ini, tak nak berubah, bila kita nak berubah? Kita ingat ayat tu sentap, rupanya ayat tu mencelik mata. Dia jawab lalu, memang saya tak nak berubah. Kita kata la haula wala quwata illa billah. Jadi Allah kata wala jidala fil haji, jangan duk balah musim haji kita pun lari lalu. Kalau dia jawab memang saya tak nak berubah, kita kata orang ni tak tahulah. Kuasa Allah Taala yang mengubah, bukan kuasa kita. Nasihat tak pakar. Ya. Wa man yatasabbar, siapa dia berusaha untuk sabar, untuk menjadi orang yang sabar, meninggalkan maksiat, melakukan ketaatan. Ni kita kempen para jemaah, mari semua kita semaya sunat qabliyah ba'diyah, sunat rawatib qabliyah ba'diyah. Ada alhamdulillah ramai ni para jemaah kita ni sudah beristiqamah dengan projek mega yang kita kempen. Bukan sahaja kempen lah, tua-tua duk ngaji lama dah, cuma kita perangat balik. Kita dengar alhamdulillah, ada kata Ustaz Abu Anas jazakallahu khairah, kami belajar hadis 12 rakaat hadis sunat muakkad ni tak tinggal dah. Kita kata barakallahu fiik, waffaqakallah, semoga Allah Taala bagi berkat, Allah Taala bagi taufik pada kita. Ada orang sabar dia, susah pun tak ada. Bahkan kalau tertinggal, kita sampai masjid lewat, orang qomat dah tak boleh mai sunat, dia sanggup solat lepas maya zuhur 8 rakaat. 8 rakaat ni lama, 2 rakaat 4 rakaat qadha qabliyah, 4 rakaat lagi sambung hak ba'diyah. Sabar dia. Allahu akbar. Orang yang istiqamah sabar, insya-Allah dia akan bahagia. Istiqamah meninggalkan maksiat, bahagia. Maksiat yang paling payah kita nak tinggal, para jemaah sekalian, ahli-ahli masjid, ahli kuliah, orang-orang salihin dan salihat ni, maksiat yang senang dibuat tapi mengundang bala yang besar di akhirat, iaitulah maksiat melalui lidah yang tidak bertulang. Allahu akbar. Hari-hari yang kita lalui sebulan dua ni, anak duk perhati tengok hok galak sangat duk share dalam grup ni. Grup ni kita buat grup masjid untuk menyatakan tarikh bila kuliah, untuk maklumat-maklumat, grup majlis ilmu. Dia masuk belakang dalam tu. Hok masuk, hok kaki mengaji tu, hok tak mengaji tak masuk dalam grup tu. Oh duk saya bahak tu, saya bahak ni, penyelewengan sana, juta sini, tuduh. Kita kata subhanallah, subhanallah. Siapa saya terpaksa kena keluar daripada grup kerana tak mau bersekongkol dengan nasihat yang kita beri, tak pakai. Tak boleh nak sabar tangan tu, nak share juga benda-benda yang kita tak tahu betul tak betul. Tak boleh nak sabar, mulut tak jumpa orang, mulut tak cakap, tangan pula duduk mengganti, galang ganti kepada mulut. Kita kata itulah ciri-ciri kesabaran. Ada orang sabar duduk dalam grup, tak cakap apa, itu pula jadi syaitan bisu. Tengok orang duduk mengumpat orang, duduk keji orang, kita diam. Syaitanun akhras. Kita tersepit. Sama ada kita tinggalkan majlis itu, ataupun kita jadi syaitan bisu, ataupun kita tumpang sama, duduk share benda-benda yang tak ada faedah untuk dunia, lebih mengazab, mengundang azab di akhirat. Na'udzubillah. Allahu akbar. Tengok hadis ini dalam Bukhari Muslim. Hadis ini menjelaskan bahawa sesiapa yang dianugerahkan sifat sabar, maka itu satu kemuliaan yang begitu besar yang Allah Ta'ala beri kepadanya. Kita kata alhamdulillah. Kena belajar sabar. Macam mana kita nak sabar? Jadi setiap tempat tu ada sabar dia. Sabar nak buat ketaatan, kita lawan nafsu kita. Kita tahu dah subuh pukul 5.50 contohnya, 5.30 paling lewat bangun, 10 minit pergi tandas, mandi-mandi, sempat lagi kita solat witir sebelum daripada azan subuh. Kalau boleh bangun pukul 5 tu fabiha wa ni'mat, itu lebih baik. Maknanya paling minimal kita kena tak dia kata tidak, aku ni dengan solat witir qabla al-fajri, sebelum subuh kena buat. Karena itulah kata-kata seorang tokoh ulama salaf, nama dia Ibnu Ijlan.
Ana selalu ulang kata-kata Ibnu Ijlan. Dia kata quwwatul mu'min fi qalbihi, kekuatan orang mukmin terpasok dalam jiwa dia. Kekuatan orang mukmin duduk mana? Duduk dalam jiwa. Bukan duduk tangan, bukan duduk kaki. Dia kata berapa ramai orang tua-tua bertongkat tapi berjalan juga sampai ke masjid. Berapa ramai orang yang muda boleh berlari berpuluh kilometer, dia punya maraton, tapi tak sampai ke masjid. Berapa ramai orang tua boleh berpuasa pada musim panas, puasa sunat. Orang muda musim sejuk pun tak puasa. Allahu Akbar. Maka itu yang dikatakan quwwatul mu'min fi qalbihi, kekuatan orang mukmin itu dalam jiwa dia. Sehingga akan dikatakan jam loceng yang paling berkesan, tak usah pergi belilah jam loceng hok regah taruh mana pun, kalau telinga tak dengar tak jadi. Kita ni dua handphone sekeliling, kiri kanan ada. Pukul 5.30 bunyi keran tutup, 5.45 tutup pula, akhir kali bunyi orang bel baru bangun. Sebab tu dia kata penggerak yang paling kuat ada dalam jiwa, yang ada dalam jiwa manusia, tak ada jam loceng pun dia sedar. Pukul 5 dah, Allahu Akbar, lewatnya. Pukul 5 dia sedar tu, dia kata lewat dah. Sebab dia nak khatam Quran 1 juzuk, ataupun dia nak tahajud dulu malam ni. Kita kata Allahu Akbar, Allahumma ja'alna minas salihin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang soleh, orang yang kau beri taufik kepada dia, menjadikan kekuatan dalam jiwanya dengan jiwa yang mantap, jiwa yang hidup. Wa ja'alna minas sabirin, jadikan kami orang yang sabar dalam melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar ketika diberi ujian. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita kena bersyukur jika Allah berikan, anugerahkan kepada kita sifat sabar. Bila Tuhan beri sifat sabar, kita kena syukur. Syukur tu mengikut kategori lah. Kategori syukur. Maka kita cubalah hadapi semua keadaan ini, tidak kisahlah dalam keadaan gembira atau sedih, dua-duanya kita kena sabar belaka. Alhamdulillah. Baik, kelebihan yang kedua, kelebihan sabar yang kedua, ganjaran yang diberikan kepada orang yang sabar adalah tidak terhad, tak ada had dan tiada limit. Bahasa sekarang kata unlimited, maknanya sabar ni tak ada limit. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak ada hisab. Orang sabar, pahala dia tanpa hisab. Sebab apa? Tengok perbandingan. Contohnya amalan bersedekah, ganjarannya ada limit. Bagi RM1 kita dapat 10, ataupun kita akan dapat berapa dapat? Sampai 700. RM1 dia naik 700. Tengok keikhlasan. Tetapi ganjaran orang sabar, Tuhan kata bighairi hisab, tanpa hisab. Sebab apa? Tengok, maksudnya orang yang sabar itu lagi tinggi kesabarannya, maka lagi besarlah pangkatnya dan darjatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ada orangnya dia sakit, kita tak tahu pun dia sakit. Kabar-kabar dia kata, duk mana dia tu? Masuk hospital dah, tahap 4 dah kanser. Tak tahu. Sabar dia. Walaupun dia sakit, di masjid ada, kecuali ketika duduk lewat tak boleh mari masjid. Tapi ada orang ni Masya Allah, kalau dia sakit gigi, seluruh dunia tahu dia sakit gigi. Oh, sakit gigi pada tu. Siapa dia rakyat? Lah ni ada kan, tempat pengaduan terbuka, dia panggil Facebook nama dia. Facebook ni tempat orang duduk mengadu, tempat orang duduk memikir. Dia kata tempat orang mengadunya di mana? Di Facebook. Oh, tak boleh kau ustaz kita bagi tahunya. Boleh bagi tahu kalau perlu kita nak minta pertolongan orang ke apa. Tapi kalau zakat nak rakyat saya tak sedut rakyat.
tidak ada keperluan. Menunjukkan tak sabar ada. Baik, tengok dalam buku kita ni, bila Allah sebut bi ghairi hisab, yakni aku beri kepada orang yang sabar itu tanpa hisab, ulama tafsir kata apa? Dalam neraca kira-kira Allah kata tanpa hisab, bagaimana kita nak tahu berapa banyak Allah nak berikan pahala kepada kita? Kita hanya mampu mengharapkan pahala yang lebih yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita apabila kita dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Anas radhiyallahu anhu, Nabi kata apa? Inna 'izamal jaza ma'a 'izamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran pahala bersamaan dengan besarnya ujian dan bala. Bala tinggi, pahala besar. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Bila Allah sayang kepada mana-mana kaum, diuji. Allah sayang kepada hamba dia, diuji. Faman radhiya falahur ridha. Siapa dia redha dengan ketentuan Allah, maka dia akan mendapat keredaan Allah. Wa man sakhita falahus sakhat. Siapa dia marah, mengamuk, maka dia tidak akan mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini rawahu Tirmizi bisanadin hasan. Tirmizi meriwayatkan dengan sanad yang baik, sanad yang hasan. Kita kata alhamdulillah. Maksud dianya, makin besar bala yang Allah timpakan kepada kita, makin banyak pahala yang akan kita perolehi. Makin banyak pahala, makin banyak bala, makin sabar, banyak pahala. Contohnya, jika kita ditimpa sakit gigi, tercucuk paku dan kaca atau sebagainya, itu dikira bala yang kecil, maka pahala juga kecil. Begitulah hak lebih besar lagi. Saya sepak kaca pun sakit juga, tapi nak banding dengan hak lain-lain lagi. Orang ni baru sepak kaca luka ibu kaki, orang lain patah kaki, nak kata apa? Itu tidak sama. Dalam pada itu, ini kita kena ambil perhatian. Dan apabila suatu bala menimpa sesuatu kaum, janganlah kita terus mengatakan bahawa mereka sedang diazab oleh Allah. Ini penyakit sebahagian daripada orang. Bila orang tu kena bala, ada masalah tu. Sedap lalu dia tunjuk orang. Ada masalah tu dia tu. Ini kerana boleh jadi apa yang berlaku itu sebaliknya. Kita tak boleh nak hukum. Iaitu Allah mengasihani kaum itu dan menurunkan ujian sebagai bukti kasih sayangnya. Melalui ujian itu Allah mengurniakan ganjaran pahala yang besar kepada hamba-Nya yang diredainya. Jadi kita kena ingat, mana ada orang yang kena bala, kena ujian, tapi kita tak boleh tuduh jangan hukum dia bahawa orang ni kena bala ni, kena bala ni. Pasal satu dia kena uji. Ada setengah orang ni berat lagi. Rumah dia, duit dia kena, harta dia kena curi. Dia kata apa? Bahasa jenis tak payah zakat. Kan dia kedengar lah kita. Tak payah zakat berkali. Tak. Kedai dia kena curi kau orang, kau rumah dia terbakar ke. Bahasa jenis ambil harta pusaka tak bagi tu. Ini semua kata-kata buruk, kata-kata yang tidak baik, yang mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Sebab kita menghukum orang, kita tak tahu sebab apa Allah Ta'ala bagi ujian kepada dia. Kita tak tahu kenapa. Kadang-kadang sesuatu ujian itu amalah berat sehingga dikatakan sama seperti seksaan, nampak berat. Keadaan itu mungkin boleh terjadi, akan tetapi sekali lagi itu tidaklah bererti mereka ialah satu kaum yang derhaka sehingga Allah Ta'ala sedang azab mereka. Jadi ada kena azab betul, kita pun tahu. Contohnya macam kaum Nabi Nuh kena bala dengan banjir, kaum Nabi Saleh dengan letusan suara, kaum Firaun tenggelam dalam air contohnya. Hak tu hampa buat kafir sungguh, kita pun tahu. Jadi ni orang tak ada apa-apa, tiba-tiba orang beriman, tiba-tiba kita dijatuhkan hukuman
orang ni kena seksa dengan sebab sekian, itu tidak boleh. Ini kerana apabila Allah mengendaki kebaikan pada satu kaum, dia akan mempercepatkan seksaan di dunia terhadap apa-apa kesalahan kecil yang telah dilakukan, sedangkan di akhirat nanti mereka bebas tanpa seksaan. Tengok ni. Jadi ada orang yang Allah Ta'ala uji dia cepat sebab apa? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak angkat darjat dia. Allah Ta'ala uji dia sebab pahala yang Tuhan nak beri, dia tak mampu nak buat. Puasa tak banyak, sedekah pun tidak banyak, semaya pun tidak kuat, maya sunat. Tapi dengan ujian dia mampu, maka Allah Ta'ala uji dia sedemikian. Sama juga para jemaah sekalian, bila Allah Ta'ala beri satu kesenangan pada orang, tuan-tuan kena tanda sini, adakah kita nak kata senang tanda reda? Tidak juga. Ada orang Tuhan beri ujian pada dia senang, oh kaya dia buka kedai dia laku, dia buat berapa pun jadi belaka, dia buka kedai dia laku, dia buat, yang pentingnya semua projek dia jadi. Kita nak kata, adakah itu tanda Tuhan sayang? Jawabnya mungkin sayang, dan mungkin juga ujian. Jadi kita kena belajar situ. Dalam bahasa kita ni dia panggil istidraj. Apa ni istidraj? Allah beri kemewahan, beri kesenangan sebagai satu batu ujian kepada orang itu. Kita nampak macam dia hebat lah, tapi rupanya tidak. Ada kalanya orang ni duduk bawah, tiba-tiba naik atas. Oh, kita pun bangga, oh hebat dah, Tuhan sayang dia, bagi jawatan tinggi, bagi kekayaan, bagi kekuasaan. Kita kata belum tentu. Ada orang yang Tuhan naik atas supaya untuk dijatuhkan dari tempat yang tinggi, maka jatuh tu berat daripada jatuh bawah. Sebagaimana mendiang Korun. Korun ni, tuan-tuan dengar cerita Korun. Korun ni asalnya budak kampung, tapi diberi ujian oleh Allah Ta'ala, naik cepat, mendadak naik mendadak, kaya cepat. Bila orang pergi nasihat tak dengar dah. Korun, jangan sombong Korun, ingat baik-baik. Korun kata innama utitu ala ilmin indi. Tengok, aku kaya sebab ilmu, kepakaran, kehebatan aku. Sebab itulah tuan-tuan kita kena perhati tengok, ada sebahagian orang di atas dunia hari ni hok naik kaya cepat, dia jual bedok pun boleh kaya. Hok laki-laki nak jadi perempuan, dah tukar dah, nak tukar jantina dah lah. Mentah ke dia jual bedok, dia pakai make up juga walaupun laki-laki. Kita kata itu bahaya. Maka dalam bahasa kita ni, adanya Allah Ta'ala angkat darjat, dia beri pangkat kedudukan yang baik, orang ni syukur, alhamdulillah. Ada orang bila diberi pangkat, maka dia kufur nikmat, maka itu adalah merupakan ujian. Allah Ta'ala angkat naik dia untuk dijatuhkan dari tempat yang tinggi, wal'iyazubillah. Baik, adapun orang yang sabar, diuji, dia sabar, apa kita dapat? Tengok dalam hadis, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Amrin, qala sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun minal muslimina yusabu bi bala'in fi jasadihi. Tengok terjemahan untuk ringkas masa. Tidak ada salah seorang daripada kaum muslimin yang ditimpa musibah pada tubuh dia, sakit. Dia ni orang baik, dia tak tinggal apa solat jemaah, majlis ilmu ni ada sentiasa, majlis tadarus Quran dia ada, tempat bantu orang dia tolong, tapi dia sakit. Apa dia dapat? Tengok, illa amarallahu al-hafazah alladhi yahfazunahu. Allah Ta'ala perintah pada malaikat hafazah, malaikat yang jaga kita ni. Tuhan kata apa? Uktubu li abdi fi kulli yawmin wa laylatin misla ma kana ya'malu minal khair ma kana mahbusan fi wisaqi. Dia kata apa? Tuliskan untuk hamba-Ku pada setiap hari, tuliskan hamba-Ku pada setiap hari dan malam seperti kebaikan yang biasa dia lakukan selama dia terikat dalam ikatan Aku ni.
Maknanya kita duduk di hospital seminggu, 10 hari, sebulan, tak boleh pergi masjid, malaikat akan tulis pahala seperti hak kita duduk masjid. Untuk tak untuk? Itu dia panggil makan pencin. Saya gunakan syarikat apa ni, makan pencin. Hadis ni rawahu Ahmad, riwayat Imam Ahmad, kata Ahmad Syakir sanad dia sahih. Jadi kita belajar. Jadi contohnya, contoh baca contoh ni kita nak ringkaskan. Maknanya orang ni orang baik, dia istiqamah dengan amalan dia. Bila dia sakit, malaikat akan tulis pahala pencin seperti biasa dia buat. Jadi mana-mana kita yang nak mendapat kebaikan ini, para jemaah sekalian, waktu sihat buatlah sebanyak mungkin. Ini muslimat kita ni, dia ada waktu dia pencin seminggu, 10 hari, sebulan. Nah, mana ada haid ni, waktu tak ada haid buat banyak amalan. Bila mari Allah Ta'ala beri pencin dia 10 hari. Ni ada muslimat dia tanya, ustaz saya sedih lah, hari Jumaat ni tak boleh baca kahfi. Ustaz duk kempen, ingat Jumaat, ingat kahfi, saya nak baca tak boleh. Kata Jumaat lepas baca tak? Belum hari, baca, insya-Allah pahala berterusan. Sebab yang menghalang kita tak boleh baca siapa? Allah, syariat. Orang perempuan yang haid tak boleh baca Quran, maka mu berhenti baca kerana syariat, maka pahala pencin. Awak rehat minggu ni, boleh sipir rumah, boleh kemah kain baju, boleh tolong bersih dapur. Nak baca kahfi tak boleh, nak baca ayat Quran tak boleh, sebab syariat yang menghalang, maka kita menerima pahala pencin. Alhamdulillah. Muslimat kata alhamdulillah, Allah Ta'ala beri pada kita. Ini tak pula dia marah pula, tanya tak boleh baca tu lah, nak baca, waktu boleh baca tak baca. Itu masalah kita. Baiklah para jemaah sekalian, kita simpulkan apa yang kita bincang ni. Jadi konsep yang kita kena faham bahawa sabar itu apabila kita boleh melakukan kebaikan sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan. Sabar itu apabila kita boleh meninggalkan keburukan sebagaimana Allah telah suruh kita tinggal. Dan sabar itu apabila diuji, maka para jemaah sekalian, kita tak usah sedih, tak usah duk mengamuk, tak usah duk susah hati apabila kita tidak dapat, kita diuji oleh Allah SWT. Jangan kata macam-macam dia kata ni, aku ni orang masjid kenapa sakit. Tuan-tuan, kalau kita ni orang baik, diuji oleh Allah Ta'ala, kita ambil kata-kata motivasi daripada Sayyidah Aisyah. Tulis kata-kata Aisyah ni. Aisyah kata, aku tidak cemburu, tak rasa iri hati, tengok orang lain mati, senang ya mati. Apabila aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui saat wafat Nabi yang begitu gawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak wafat, sakit, pengsan Nabi kita. Dia tengah duduk pengsan, sedar dia ambil air, dia basuh muka. Nabi kata innalil mauti la sakarat, mati itu sakit. Jadi Aisyah kata, aku tak heran lagi, tak iri hati lagi kalau apabila aku tengok orang lain mati senang, setelah aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak wafat melalui kesakitan yang begitu kuat. Sahabat mari tengok, dia pegang Nabi panas. Nabi kata, aku ni panah 2 kali panah kamu, sebab pahala besar. Maka oleh kerana darjat Nabi paling tinggi dalam dunia ini, maka Allah Ta'ala bagi ujian yang terakhir untuk melengkapkan pahala yang disediakan oleh Allah kepada kita. Jadi para jemaah sekalian, pahala bersabar tak perlu buat apa-apa, sabar je. Kalau sakit, kita sabar, duduklah berzikir, tak payah gimana-mana, jangan mengamuk. Kalau kita orang ni sakit, dia mengamuk, sakit tu lagi dah. Sekali sakit dia mengamuk, celaka menata sakit ni, bahasa kanser ni mari lah. Hilang tak hilang? Jawabnya hilang pahala, tak hilang penyakit. Tapi kalau dia sakit, astagfirullah, isbi wa anta syafi, duk baca doa, baca jampi yang Nabi ajar, as'alullahalazim rabbal arsyil an yasbiyani, kita boleh pahala. Sakit insya-Allah akan hilang pada waktu dia. Tapi sekurang-kurangnya kita tidak kehilangan pahala, maka kita jangan mengamuk tak tu pasal. Beritahu pada orang boleh, itu bukan salah, tapi jangan lebih-lebih lah. Lebih-lebih lagi kita beritahu pada doktor yang nak mengubat kita, doktor yang nak beri ubat, itu tak salah kita mengadu. Kalau tak pergi dipanggil depan doktor, doktor sakit apa? Tak boleh cakap, sabar. Doktor kata balik, kalau tidak aku hantar ke hospital jiwa. Apa pula mari jumpa doktor, tak boleh beritahu sakit apa pula. Baiklah para jemaah sekalian,
Itulah dua kelebihan daripada 7 yang dapat kita huraikan dalam kitab kita ini. Alhamdulillah, Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikan kami orang yang sabar di atas melakukan ketaatan, sabar meninggal maksiat, dan sabar ketika diberi ujian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.